Balik kepada cerita sekarang ini, tuan-tuan. Cerita berkenaan dengan Najib Tun Razak. Okay? Cerita berkenaan dengan Najib Tun Razak. Okay. Now, sebelum saya bawa cerita tentang Najib Tun Razak ni, ada perkembangan terbaru pula tentang cerita SRC. Okay, saya betulkan dulu SRC punya. Federal Court faced with more questions in Najib SRC's appeal. Okay, saya bacakan. Right, saya kenali sikit. Okay. Petaling Jaya, former Prime Minister Najib Razak is asking the Federal Court to admit more fresh evidence in the form of a second set of documents which he alleged contains further evidence of Judge Nazlan Ghazali participation in deliberations regarding the setting up of SRC International and the grant of a 4.17 billion loan facility for 1 MDB to acquire Tanjung Energy. Saya terjemahkan. Dalam perkembangan terbaru, Federal Court Mahkamah Persekutuan hari ini diberikan satu bukti baru, bukti yang baru berbentuk satu set of satu dokumen yang menuduh bahawa Hakim Nazlan Ghazali, hakim yang menjadi hakim kepada kes beliau sewaktu di Mahkamah Tinggi hari itu, terlibat dalam pemberian grants 4.17 bilion kepada 1 MDB untuk membeli Tanjung Energy. The documents include a minute of meetings and email, termasuklah minute meeting dan email, di mana Najib menuduh bahawa Nazlan pada waktu itu yang juga sebagai General Counsel dan Company Secretary Maybank secara was privy to matters, ada kaitan dengan kes ini yang menjadi defense ataupun menjadi dia punya hujah di dalam kes SRC International. Untuk sebab ini, Najib berkata Nazlan sepatutnya diketepikan daripada mendengar proceeding on account of conflict of interest, daripada mendengar kes tersebut kerana kepentingan percanggahan kepentingan, conflict of interest. Di dalam affidavit yang difailkan di mahkamah minggu lepas, Najib memohon supaya mahkamah mengambil oral evidence, bukti daripada 4 orang SPRM yang telah pun investigate Najib. Okey. Dan Najib mendakwa dalam investigation tersebut, investigation tersebut, dokumen itu telah menunjukkan bahawa Nazlan, hakim tersebut, ada terlibat, at least telah mengakui bahawa ada penglibatan dan mengetahui tentang pinjaman 4 bilion tersebut. Okay. The application comes as Najib's appeal to the country's highest court to overturn a conviction of 7 charges of abuse of power and misappropriation of 42 million funds belonging to SRC International, which the Court of Appeal upheld on the December 8 last year. Ini atas tujuan untuk nak overturn, nak batalkan dia punya conviction, dia punya hukuman di atas 7 pertuduhan 42 juta bermilik SRC yang dibenarkan oleh Court of Appeal pada tahun lepas. Najib akan cuba untuk nak melawan application tersebut. Tetapi itu bukan yang menariknya, tuan-tuan. Itu bukan yang menariknya. Yang menariknya apa yang saya sebut di sini. Nah, soalan dia, daripada mana dia dapat evidence tersebut? Okey, dekat mana dia dapat evidence tersebut? Dia kata, the general rule is that apabila satu bukti baru boleh dibawa ke dalam kes, tak ada isu. Kalau ada kes, ada bukti baru yang relate to the evidence, boleh dibawa. As a general rule, fresh evidence will only be admitted on appeal if it satisfy several requirements. Kalau dia memenuhi beberapa requirement, di antaranya adalah dia tidak pernah dibawa ke dalam di dalam hearing yang sebelum ini. Okey. So bolehlah dibawa ni, tetapi isu dia, that would mean that Najib has to explain. Dia kena buktikan, dia kena jelaskan daripada mana dia dapat dokumen tersebut. Dalam affidavit, Najib mendakwa bahawa dokumen itu dihantar secara anonymous package which landed at his doorstep of his Langkat Duta residence only very recently on July 7th. Will APEC Court accept the explanation? Okay, saya akan jelaskan benda ni. Will the court presume that the evidence has been obtained illegally since it appears to have been used during MSCC investigation? What would the impact of such finding be on the Najib implication? The general rule is that illegally obtained evidence is still admissible if it is relevant to the matter in issue before the court. However, Najib case is in a sense unique. Normally, it is the accused who will object to the prosecution's reliance on illegally obtained evidence to prove the commission of the crime. Okey, saya cerita berkenaan dengan perkara ini dulu. Saya tak nak cerita yang unik tu dulu, tapi saya nak cerita tentang evidence. Najib kata,
bukti itu, set of document itu, dia dapat daripada mana tahu? Dia kata ada dokumen itu dijumpai dekat depan, ada orang letak secara anonymous dalam envelope. Oh, bukti itu dekat depan rumah dia. Dia kata, oh, dia jumpa dekat situ. Dekat situ aku jumpa bukti ni. Now, dia ada dua isu, tuan-tuan. Dalam evidence, kalau kita belajar evidence law ataupun undang-undang pembuktian, ada dua isu kat sini. Pertama, isu dia adalah isu hearsay. Okey, kedua isu dia adalah isu illegal. Yang tadi dalam keratan akhbar tadi dia tak sebut isu tu. Dia sebut yang kedua, illegally obtained document. Kenapa dia kata illegal? Ada kemungkinan sebenarnya, dokumen itu sebenarnya diserahkan oleh orang dalam SPRM. Ada kemungkinan untuk didedahkan. Okay, ada kemungkinan. Ini bukan nak menuduh, tapi ada kemungkinan. Now, persoalan dia, kalau dia memberi dokumen itu secara rahsia kepada Najib, whoever dia ni, maka itu dikira sebagai bukti yang diambil secara tidak sah. Illegally obtained evidence dipanggil. Bukti yang diambil secara tidak sah. English law normally illegally obtained documents ni atau evidence ni tak boleh diterima secara umum dia. Tetapi dalam kes Malaysia ada kes yang kata boleh terima. Sekiranya dia ada berkait rapat dengan persoalan pembuktian. Now, okeylah, katalah dia diterima. Let's say dia diterima, tak ada isu dia terima. Come the next question. The authenticity of the document. Ada dua soalan. Authenticity of the document, kesahihan dan kesahan dokumen tersebut. Siapa-siapa je boleh buat dokumen letak kat depan rumah, tak ada masalah. Pertama, kesahan. Itu kena dibuktikan oleh Najib. Najib kena buktikan bahawa dokumen itu sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kena buktikan juga adalah kalau dokumen tanpa ada orang yang mengeluarkan dokumen tersebut, dia masih dianggap sebagai hearsay. Hearsay ni cakap dengar. Cakap dengar arti kata kalau kita tak boleh bawa originator tu dokumen, orang yang obtain dokumen itu atau yang menaip dokumen itu atau menghasilkan dokumen itu, maka dokumen itu kita anggap sebagai cakap dengar, hearsay. A hearsay evidence di dalam mahkamah tidak boleh diterima. Saya tak tahulah kalau ada ruling baru, tetapi hearsay evidence dalam evidence law kita tak boleh terima hearsay. So therefore, benda-benda ini sebenarnya boleh diketepikan sekiranya dia nak bawa guna evidence inilah. The only way direct evidence yang tak boleh ketepikan adalah dia kena bawa dia kena buktikan secara direct bahawa Nazlan ini terlibat dalam meluluskan loan bernilai 4 bilion untuk membeli Tanjung Energy. Kalau dia setakat jadi counsel ataupun setakat jadi orang kata advisor kepada Maybank pada waktu yang sama, sedangkan dia tidak terlibat dalam meluluskan perkara tersebut, itu tak kira. Dia umpama macam kalau saya duduk dekat rumah ni, ataupun duduk dalam satu pejabat, kita kata, hanya kerana saya duduk dalam pejabat itu, apa yang klik saya buat sampai dia kena tangkap SPRM, apa kena mengena dengan saya? Hanya kerana kami ni satu office, takkan saya pula nak kena. Itu umpamanya lah. So itu yang berlaku sekarang ini.